Sekarang kita tahu bahawa harga barang sekarang ini terkawal. Ada naik tapi terkawal, tak sama macam zaman dia dulu yang naik mencana. Apa lagi komponen yang sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat? Sebab itu kita usahakan untuk kita melipat gandakan penglibatan rakyat dalam industri tani moden. Kerana salah satu sebab kenapa harga masih belum turun untuk beberapa perkara, saya dah turun lebih kurang. Tapi salah satu sebabnya ialah kerana bekalan itu masih lagi belum mencukupi. Kalaupun bekalan itu ada, dia jauh. Contoh yang paling baik orang negeri ni. Tanah banyak, orang bertani, ada hasil pertanian yang boleh dibanggakan, tapi dia tanam kat sini, dia pergi jual dekat Pasar Borong Selayang. Lepas tu orang Nogori, orang Seremban jugalah pergi ke Pasar Borong Selayang, bawa balik ke Nogori Sembilan, jual balik. Betul tak? Jadi mestilah mahal. Minyak hantar ke Pasar Borong Selayang, lepas tu bawa kereta, bayar minyak lagi, daripada minyak tu bawa turun ke sini. Sebab itu, kita kena lipat gandakan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan pertanian moden supaya ada di seberapa banyak kawasan di seluruh negara. Sebab itu, saya dok sibuk tentang inisiatif pendapatan rakyat. Diorang perlilah, kau ni Menteri Ekonomi ke Menteri Pertanian? Bahlul. Kau tak tahu ke untuk menurunkan harga barang, kita kena tambah bekalan. Zaman kamu tak buat langsung sebab tak seksi. Tak menarik. Nampak macam payahnya lah untuk kita menggembaling semua tenaga untuk orang bertanam, untuk kita pastikan graduan anak muda ada kerja sebagai petani moden dengan gaji 2,000, 3,000 sebulan. Dia tak nak buat, susah. Sekarang bila kita buat, dia kata, kamu ni menteri apa? Itulah kerja Menteri Ekonomi, Bahlul. Untuk menurunkan harga, kita kena tambah bekalan. Bekalan makanan ni, kau ingat boleh petik lalang kat tepi jalan ke? Kalau berani, kita tunggu ayam-ayam Muhyiddin Yassin bertelur. Kan, cara dia cakap tu macam mudah. Tak apalah, bagus. Sekarang kita tunggu sampai bila lagi dia nak mula ada ladang ayam yang besar. Cuba kita tanam satu tanaman kontan lah, katakan timun. Timun paling cepat pun 2-3 bulan sehari-hari. Dia kena sediakan tapak, kena bina, kena letak para, kena letak polybag. Dan sekarang ini untuk pastikan pertanian itu moden, supaya anak-anak muda kita boleh bertani, dan dia rasa kerja itu sama macam kerja sebagai engineer, dia kena dalam infrastruktur yang bagus, macam masuk rumah hijau, cantik. Itu ambil masa 1-2 bulan. Lepas tu tanam benih. Lepas tu kita tunggu dia besar. Lepas tu kita petik. Dia akan ambil masa 2-3 bulan. Sekarang ini, sejak kita lancarkan akhir Februari, maksudnya March, April, Mei, Jun, Julai. 5 bulan saudara-saudari, Kerajaan Perpaduan telah berjaya memulakan tapak-tapak pertanian moden ini di 1,000 ekar di seluruh negara. Peserta, kita bagi 1 ekar tu 4 orang. Setiap seorang itu dapat plot suku ekar, semua dah disediakan untuk dia. Dia kena jaga, dia kena kemudian hasil itu dikongsi hasilnya dengan syarikat operator dan juga dia sebagai peserta. Kalau dalam tempoh 5 bulan, kita dah berjaya cari tanah, buka di 1,000 ekar. Kalaupun kamu tak sempat buat dululah, janganlah perlekehkan kerja orang. Sebab itu saya kata, untuk menangani kos-kos sara hidup ini, dia ada komponen-komponen dia. Jadi, inflasi terkawal. Kita sekarang sedang tambah dan akan terus tambah kapasiti pengeluaran makanan setempat. Supaya ada anak muda yang bekerja kat situ, dia tak payah pergi ke bandar,
Kemudian orang Nogori pula tak payah pergi ke pasar borong Selayang untuk dapat beli sayur banyak-banyak. Dia ada kawasan setempat dia. Sebab itu, satu lagi komponen terakhir yang kita akan tumpukan ialah untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja. Saya sebut tadi gaji pekerja kat Malaysia ni adalah memang menyedihkan. Orang tanya saya, ni apa kena-mena pasal gaji ni? Ini bukan kerja Menteri Ekonomi. Bahlul. Kalau gaji itulah yang orang berbelanja. Lagi tinggi gaji, lagi kuat dia berbelanja. Lagi kuat dia berbelanja, lagi naik ekonomi. Kod mananya yang bukan kerja Menteri Ekonomi? Bezanya Menteri Ekonomi sebelum ini, kawan baik saya, Azmin Ali, dia sama ada tak faham ataupun dia penakut, pengecut tak nak buat. Mungkin dia tak nampak lah kot, kabur kan. Bukan saya kata ni, siapa kata ni kat bawah ni? Nak saman minda tu pakai baju hitam All Blacks tu. Beza dia sebab sebelum ini tidak pernah ada kerajaan persekutuan yang mengambil pendirian bahawa kerajaan mesti mengambil dasar menaikkan gaji rakyat. Tu je beza dia. Sebab itu bila kita nak buat, memang ini kerja Menteri Ekonomi saudara-saudari. Kalau saudara-saudari yang pernah ingat ceramah terakhir saya sebelum pilihan raya umum yang lepas, sebelum hari mengundi, saya pernah sebut. Kalau saya berjaya lakukan satu benda saja, saya rasa saya dah lega dan saya boleh bersara dengan aman. Misi saya ialah untuk menaikkan gaji rakyat. Sebab kita berpuluh tahun tak naik gaji. Hasil daripada tak naik gaji inilah, maka sebab itulah harga barang naik sikit, kita terkesan. Nak beli rumah, kita terkesan. Nak beli kereta, semua terkesan. Anak sakit, terkesan. Sebab gaji tak naik. Selama ini, pencen lagilah tak naik. Selama ini, soal gaji ini, kerajaan Perdana Menteri yang ada sebelum ini gah projek besar, hebat, habis bilion sana, bilion sini. Gaji tak ada orang yang berani kata kepada toke-toke besar ini bahawa sudah sampai masanya bagi setiap RM100 hasil yang kamu dapat daripada pekerja-pekerja kamu, paling kurang RM40 mesti pergi kepada pekerja. Sekarang saudara-saudari tahu berapa? Bagi setiap RM100 hasil daripada ekonomi kita, yang pergi kepada rakyat hanyalah sekitar RM30. Jadi ekonomi berkembang macam mana pun, hebat macam mana pun, yang kaya makin kaya. Yang toke makin toke, yang bawah tu makin miskin, macam tu lah. Sebab itu soal menaikkan gaji melalui satu dasar kerajaan adalah perkara yang paling penting yang Menteri Ekonomi kena buat, saudara-saudari. Dan saya tahu, memang menteri-menteri sebelum saya, kerajaan sebelum ini tak berani sentuh. Sebab dia bukan benda yang mudah, bergaduh dengan semua orang. Tapi sebab itulah juga saya jadi Menteri Ekonomi. Saya memang suka bergaduh dengan semua orang. Jadi insya-Allah, saudara-saudari, 7 hari bulan Ogos, itu tarikh penting untuk saya dan juga kementerian saya, kerana kita akan bentangkan cadangan gaji progresif kepada kerajaan. Dan insya-Allah saya berdoa ia akan diluluskan, dan bila ia diluluskan, ia akan memulakan sejarah baru negara kita, yang kita akan mula melihat gaji rakyat naik dari 1 tahun ke 1 tahun. Dengan cara itulah insya-Allah 4-5 tahun lagi tak payah tunggu Muhyiddin pelihara ayam. InsyaAllah kalau harga ayam naik sikit pun, insyaAllah rakyat kita boleh menangani kenaikan kos sara hidup itu.